Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi tentang satu peristiwa yang berlaku pada Ramadan 1292 Hijrah. Peristiwa itu merupakan satu peristiwa penting bagi sejarah negeri Perak. Peristiwa itu berlaku di Pasir Salak, iaitu peristiwa pembunuhan J.W.W. Bush. Pembunuhan J.W.W. Bush terjadi pada 2 November 1875 Masihi bersamaan dengan 2 Syawal 1292 Hijrah pada hari raya kedua. Jadi bermaksud 1 Syawal 1292 Hijrah ni bersamaan dengan 1 November 1875 Masihi. Oleh sebab itu, bulan Oktober merupakan bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan 1292 Hijrah ini telah berlaku persediaan akhir ke arah usaha penentangan British oleh pembesar-pembesar negeri Perak. Bukan bermaksud pada bulan Ramadan ini sahaja berlaku usaha tersebut. Usaha tersebut sebenarnya telah berlaku lebih awal lagi. Perancangan tersebut telah berlaku lebih awal lagi. Cuma pada bulan Ramadan 1292 Hijrah ini telah berlaku persediaan akhir ke arah usaha tersebut. Bahan ini bermaksud semakin rancak usaha untuk merancang pembunuhan J.W. Bush pada bulan Ramadan 1292 Hijrah. Jadi isu tentang bilakah bulan Ramadan secara umumnya Oktober memang bulan Ramadan, bersamaan dengan bulan Ramadan. Cuma bilakah bermula dan berakhir pada bulan Ramadan tu kita lihat pada surat beberapa dokumen lah, contohnya surat Sultan Abdullah kepada salah seorang pembesar negeri Perak. Surat tersebut dia bertarikh 29 Syaban dan dikatakan bersamaan dengan 1 atau 2 Oktober. Jadi kalau 29 Syaban ni bersamaan 1 Oktober, jika Syaban selama 29 hari, hal ini bermaksud Ramadan berlaku pada tahun tersebut adalah 30 hari, iaitu 22 Oktober sehingga 31 Oktober 1875 Masihi. Jika Syaban pada tahun tersebut selama 30 hari, hal ini bermaksud Ramadan dia berlaku selama 29 hari, iaitu 3 Oktober hingga 31 Oktober. Jadi kalau 29 Syaban bersamaan dengan 2 Oktober, Ramadan mesti 29 hari. Sebab apa? 3 Oktober hingga 31 Oktober itu adalah bulan Ramadan tersebut. Dan seterusnya ada satu lagi surat, iaitu surat Sultan Abdullah kepada Said Masahur. Jadi berdasarkan surat tersebut dia ditulis 28 Syaban 1292 Hijrah. Dikatakan bersamaan dengan 29 September 1875 Hijrah Masihi. Jadi bulan Syaban mesti 30 hari. Sebab apa? Sehingga 1 Oktober 1875 Masihi. Kemudian Ramadan bermula pada 2 Oktober. Jadi hingga 31 Oktober untuk menjadi 30 hari Ramadan. Jadi ini adalah isu perbezaan bila bermula Ramadan pada tahun tersebut dan bila akhir Ramadan pada tahun tersebut lah. Jadi secara kesimpulan berdasarkan dua surat tersebut, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, satu benda yang pastilah, 3 Oktober hingga 31 Oktober pasti Ramadan. Sebab 29 hari itu masih Ramadan lah. Cuma berbeza sikit ialah sama ada 2 Oktober itu termasuk dalam bulan Ramadan ataupun tidak. Itu adalah satu benda yang harus diserungkan lebih dalam lagi lah. Sebab Ramadan pun berbeza-beza pada ketika itu antara negeri-negeri Melayu, sebab setiap negeri Melayu masih tidak dia mempunyai kerajaan sendiri dan penentuan bulan Ramadan pun bergantung pada kerajaan masing-masing. Jadi ini adalah kalau kita tulis dalam bentuk kalender, beginilah bentuk lah. Maksudnya beginilah hari, bulan dan juga tarikh berdasarkan hari. Dan jika kalau Ramadan 29 hari, beginilah kalendernya lah. Jadi sekarang saya masuk pada punca pembunuhan J.W. Bush. Punca pembunuhan J.W. Bush menurut perspektif penjajah terlebih dahulu saya akan cuba uraikan lah. Jadi menurut Frank Swantenham ni merupakan salah seorang pegawai British yang bertugas di tanah Melayu yang terlibat secara langsung dengan peristiwa pembunuhan J.W. Bush ni. Dia telah menulis dalam buku beliau, itu British Malaya, mendakwa Bush merupakan seorang yang menegakkan keadilan dan menentangkan kezaliman. Ini merupakan satu persoalan lah. Sebab ini pendapat yang dinyatakan oleh
Frank Swettenham berdasarkan perspektif seorang penjajah lah. Dia kata Bush dia telah mengulurkan tali perkenalan dengan semua ketua kampung, penghulu, secara sendiri menanyakan rungutan yang banyak daripada mereka yang miskin dan dizalimi. Maksudnya Bush ni dia mendengar keluhan rakyat. Dia mengatakan bahawa rakyat ketika itu miskin dan dizalimi. Jadi seterusnya dia kata Bush dia telah sepanjang dia pusing-pusing tanah Melayu tu, dia telah berjumpa dengan banyak kes penindasan yang keterlaluan. Dia kata situ maksudnya orang Melayu pada ketika itu banyak yang tertindas. Dan ada satu amalan yang berluasa diamalkan oleh pembesar Melayu pada ketika itu ialah amalan hutang hamba berhutang. Maksudnya apabila orang tu berhutang, dia tidak mampu membayar hutang tersebut, maka dia akan menjadi hamba kepada pemberi hutang. Dan dia mengatakan bahawa itu satu benda yang zalim dan ramai orang yang ingin keluar daripada negara tersebut kerana penindasan yang berlaku. Ini menurut Swettenham lah. Dan seterusnya dia kata sebab apa J.W. Bush dibunuh adalah satu kerana pembesar ni dia orang telah diganggu kelebihan mereka untuk mengutip cukai, mendenda, membunuh dan juga institusi hamba berhutang tadi. Dan dia kata penghulu telah bersatu menentang residen ni, tentang Bush ni disebabkan oleh Bush ni telah membongkar dia orang punya perbuatan jahat dan dia berharap untuk membanteras perlakuan tersebut lah. Jadi itu dikatakan oleh Swettenham sebab apa Bush dibunuh oleh pembesar. Dan seterusnya ialah dia kata rakyat pula yang dizalimi itu dia mengiktiraf, dia bersyukur atas segala kebaikan yang mereka terima daripada Presiden Bush kan. Dan dia kata dia juga membantu yang sakit ataupun membantu mereka yang memerlukan. Malangnya dia tidak mahir bahasa Melayu ataupun memahami adat dan prasangka rakyat. Di sini kita dapat lihat bahawa berdasarkan persepsi penjajah, persepsi orang Eropah, mereka mengatakan bahawasanya rakyat tanah Melayu pada ketika itu telah ditindas. Dan perkara itu dijadikan sebagai alasan kenapa J.W. Bush dibunuh. Dia mendakwa bahawa J.W. Bush sedang memperjuangkan keadilan. Maka disebabkan perjuangan keadilan tersebut, beliau ditentang dan juga dibunuh. Ini menurut perspektif Swettenham. Jadi biasalah bila seperti orang Eropah ni, mereka akan membenarkan tindakan mereka dan memberi justifikasi segala tindakan mereka di negara kita. Dan seterusnya menurut perspektif orang tempatan pula, punca pembunuhan J.W. Bush mesyuarat pada 8 November 1874 Masihi. Laksamana Wan Muhammad Amin dia menyatakan Bush ni dia telah melampau sebab apa? Ingin menguasai pentadbiran, menghapuskan pungutan cukai dan membayar seluruh hati. Beliau juga berpendapat bahawa langkah tersebut bercanggah dengan perjanjian Pangkor kerana pungutan cukai ni menurut Laksamana Muhammad Amin merupakan satu adat bagi pembesar-pembesar Melayu. Dan seterusnya ialah punca pembunuhan J.W. Bush menurut perspektif tempatan. Pada 9 Disember 1874, Bush dan pasukannya membakar rumah Raja Ngah kerana memungut cukai individu. Jadi tindakan membakar ni adalah satu perbuatan yang menimbulkan kemarahan jugalah kepada pembesar. Dan seterusnya pada 30 Disember 1874, Ngah Ibrahim dia memberi pesanan kepada Sultan Abdullah. Dia kata supaya berhati-hati sebab apa? Beliau Ngah Ibrahim telah kehilangan kuasa kepada timbalan residen beliau iaitu Kapten Speedy di Larut. Jadi Bush dia juga menggunakan paksaan dan urutan ke atas Sultan Abdullah supaya menandatangani pelaksanaan pengenalan peraturan baru di Perak. Maksudnya penggunaan paksaan dan urutan ini menimbulkan kemarahan kepada pembesar-pembesar negeri Perak. Sultan Abdullah pernah mengadu kepada Andrew Clark, Gubernur negeri-negeri Selat pada ketika itu tentang Bush. Dia kata Bush patutnya tak boleh campur tangan dalam hal ehwal agama dan adat. Dia hendaklah bermesyuarat dahulu dengan pembesar sebelum melakukan sesuatu. Maksudnya Bush membuat tindakan sendiri. Dia dalam tindakan dia itu dia tidak ada rujukan dengan para pembesar dan juga sultan. Dia tidak boleh mengganggu. Maksudnya Bush juga tidak boleh mengganggu pungutan cukai dan juga Bush haruslah menyerahkan hamba yang berlindung dengan dia. Jadi Sultan Abdullah mengadu tentang hal ini kepada Andrew Clark, Gubernur negeri Selat pada ketika itu. Dan juga
sistem kutipan cukai orang Melayu ketika itu agak tidak teratur. Jadi penyelarasan kutipan cukai oleh Bush dan juga pemansuhan kuasa pengutipan cukai oleh Bush terhadap pembesar besar menyebabkan kemarahan para pembesar kepada J.W. Bush, dan juga peraturan tanah yang ditetapkan oleh Bush pada ketika itu yang mengatakan bahawa tanah bukan lagi milik raja lah, tanah pada itu adalah milik kerajaan negeri, iaitu kerajaan British, dan maksud pembahagian tanah tu hanya boleh dilakukan oleh British. Itu juga menimbulkan kemarahan pada para pembesar Melayu. Dan seterusnya, ini adalah peta. Kalau kita lihat di situ, dalam peta itu ada Pasir Salak, Kampung Gajah dan juga bandar. Bandar tu merupakan bandar baru lah, merupakan pusat pemerintahan Bush pada ketika itu. Pasir Salak merupakan kawasan tempat pemerintahan Maharaja Lela. Kampung Gajah merupakan tempat Datuk Sago. Sebenarnya perancangan pembunuhan Bush, perancangan ini sebenarnya telah bermula awal lagi lah. Disebabkan oleh ketidakpuasan hati para pembesar, mereka mengadakan mesyuarat di Durian Sebatang pada 21 Julai 1875 Masihi antara Sultan Abdullah dengan pembesar Perak. Mereka memutuskan untuk membunuh Bush pada ketika itu. Para pembesar selepas mesyuarat tersebut mula bersedia untuk mengumpulkan wang, membeli senjata, bahan letupan, bekalan makanan dan juga membina kubu untuk menentang British. Dapat 3 cubaan membunuh lah yang telah dilakukan. Pertama sekali cubaan meracuni Bush, gagal. Kedua, dia cuba untuk menyihir Bush dengan bermain hantu, juga gagal. Dan ketiga, mereka cuba untuk membunuh Bush secara terus lah, dengan menikam Bush. Jadi saya terus masuk pada kronologi peristiwa yang berlaku pada bulan Ramadan 1392 Hijrah. Jika kita lihat 2 Oktober yang kemungkinan 1 Ramadan ataupun tidak. 2 Oktober ini pada 2 Oktober 1875 Masihi bersamaan dengan 1 Ramadan ataupun 29 atau 30 Syaban lah, surat dirangka oleh Bush tentang pengisytiharan kuasa residen diberi oleh Sultan Abdullah. Maksudnya Bush dia tulis satu surat untuk menyatakan pemberian kuasa oleh Sultan Abdullah kepada residen. Sebelum ni perjanjian Pangkor dilakukan antara pembesar-pembesar saja. Jadi dia orang nak mengisytiharkan kuasa yang diberikan kepada residen tu kepada rakyat melalui surat pengisytiharan ini, dan Sultan Abdullah harus menandatangani dan juga menurunkan cok mohon ke atas surat tersebut. Jadi dalam surat tersebut disebutlah kuasa residen dan juga bagaimana kuasa residen yang harus dia boleh menetapkan mungut dan memasukkan cukai dan melantik pegawai dan sebagainya. Jadi Sultan Abdullah tidak setuju untuk menandatangani surat tersebut, sebab apabila dia menandatangani surat tersebut, hal ini bermaksud dia menyerahkan kuasa dia kepada British secara sepenuhnya. Jadi Sultan Abdullah dia melengah-lengahkan tantangan, sehingga Bush mengugutlah kepada Sultan Abdullah jikalau dia tidak mahu tantangan, takhta tersebut akan diserahkan kepada Raja Muda pada ketika itu, iaitu Raja Yusof. Jadi pada 4 Oktober 1875 Masihi, Sultan Abdullah terpaksa menurunkan tantangan dan cuk mohon ke atas surat pengisytiharan tersebut setelah dipujuk dan diugut oleh Bush. Dan pada 5 Oktober, surat yang ditandatangani itu dibawa oleh Swettenham ke Singapura untuk dicetak supaya dapat disebarkan di seluruh Perak. Sultan Abdullah masa itu dia rasa duka cita lah, sebab dia telah melakukan satu kesilapan dan telah menyerahkan kuasa kepada British, dan dia memaklumkan kepada Datuk Maharaja Lela tentang hal ini. Sultan Abdullah telah menulis 2 pucuk surat kepada Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sago yang beri kuasa kepada mereka untuk membunuh Bush. Seterusnya pada 6 Oktober, Datuk Sago dan Datuk Maharaja Lela menganggap Sultan Abdullah, maksudnya Datuk Sago dan Datuk Maharaja Lela telah pergi menghadap Sultan Abdullah. Datuk Maharaja Lela memberi jaminan beliau tidak akan mematuhi arahan Bush dan tidak akan membenarkan Bush menjauh kaki ke Pasir Salak. Jadi semua ini berlaku pada bulan Ramadan. Jadi Datuk Maharaja Lela juga mengatakan bahawa dia akan membunuh Bush jika dia menampal surat pengisytiharan tersebut di Pasir Salak. Seterusnya pada 8 Oktober, 2 orang hamba Sultan Abdullah dan seorang hamba Shah Bandar telah melarikan diri. Bush telah menyembunyikan hamba tersebut dan dia tidak menyerahkan kepada tuannya. Pada 13 Oktober, Bush telah membawa lari 3 hamba tersebut ke Pulau Pangkor.
Pada 15 Oktober 1875, Sultan Ismail telah bermesyuarat dengan pembesar di Belanja. Baginda telah membentangkan surat Sultan Abdullah bahawa Bush akan dibunuh di Pasir Salak. Sultan Ismail dan ahli mesyuarat bersetuju untuk bersama-sama dengan Sultan Abdullah untuk menentang British. Ini mesyuarat yang berlaku pada 15 Oktober. Seterusnya pada 19 Oktober 1875 Masihi, Bush dia mengutuskan surat menjemput Datuk Sabu dan Datuk Maharaja Lela ke Bandar Baru. Itu di tempat pusat pentadbiran Bush. Datuk Sabu menyatakan dia hanya sanggup berjumpa dengan Bush selepas bulan puasa, manakala Maharaja Lela dia memang enggan, memang tak mahu jumpa dengan J.W. Bush dan menyatakan bahawa bukan Bush yang berkuasa di negeri Perak. Dan Bush sangat marah dengan kenyataan Maharaja Lela tersebut, Datuk Maharaja Lela. Pada 26 Oktober 1875 Masihi, Swettenham telah sampai ke Perak dari Singapura. Dia bawa surat pengisytiharan yang telah dicetak untuk disebarkan di negeri Perak. 27 Oktober, Bush menampak surat pengisytiharan tersebut di depan pejabatnya dengan tembakan meriam 21 das sebagai tanda hormat. Kemudian dia meruntuhkan rumah cukai Raja Bendahara dan melekatkan surat pengisytiharan tersebut di situ. Seterusnya pada 28 Oktober 1875 Masihi, Frank Swettenham telah berlayar ke Hulu untuk menyebarkan surat pengisytiharan tersebut di Hulu. Mesyuarat Sultan Abdullah dan pembesar di Pasir Panjang. Maksudnya Sultan Abdullah mesyuarat lagi sekali di Pasir Panjang dan diorang bersetuju, diorang sepakat untuk membunuh Bush di Pasir Salak. Seterusnya mesyuarat diadakan pula di Durian Sebatang pada hari yang sama di Rumah Laksamana. Tentang persediaan senjata dan makanan, waktu sesuai untuk membunuh Bush, iaitu ketika melekatkan surat pengisytiharan, serta serangan seterusnya selepas gerakan di Pasir Salak. Pada 29 Oktober 1875 Masihi, Bush menyebarkan pula surat pengisytiharan itu di Kota Setia. Laksamana, Datuk Maharaja Lela, Pandak Indut, Panjang Bur bersiap sedia dengan bekalan senjata dan makanan pada hari tersebut. Sultan Abdullah berangkat ke Batak Rabik. Pada 30 Oktober 1875 Masihi, Sarjan Polis Daing Ismail Lebal Said Indut melaporkan kepada Bush kekacauan akan berlaku selepas Hari Raya dan ada perancangan untuk membunuhnya. Dan Bush tidak menghiraukanlah amaran tersebut. Dia menyatakan dengan angkuh jika satu Bush mati, lagi 10 Bush akan datang berkhidmat di Perak. Sebenarnya sebelum ni pun Bush telah dapat maklumat daripada beberapa pihak yang membongkarkan perancangan pembesar Perak untuk membunuh Bush. Bush sebenarnya tahu, tapi dia tidak menghiraukan hal tersebut lah. Sebab ada beberapa orang yang belut lah dalam perancangan pembunuhan tu. Ada beberapa orang yang belut dan memberitahu Bush, tapi Bush dia tidak kisahkan, dia tidak menghiraukan maklumat tersebut, dan mungkin dia merasakan bahawa tidak bakal berlaku lah perkara tersebut. Pada 31 Oktober 1875, Sultan Abdullah telah berangkat ke Pasir Panjang secara rahsia. Dan Swettenham dia mendapat maklumat daripada penduduk kampung di Kolkata bahawa Datuk Maharaja Lela akan menyerang pegawai British. Tapi Frank Swettenham juga tidak menghiraukan maklumat tersebut. Pada 1 November 1875 Masihi, bersamaan 1 Syawal 1292 Hijrah, Bush berangkat ke Hulu Perak dengan perahu naga. Dia tiba di Pasir Salak pada jam 10 hingga 11 malam lah. Dan esoknya pada 2 November 1875 Masihi, bersamaan 2 Syawal 1292 Hijrah, hari raya kedua, Bush dibunuh ketika sedang mandi di rumah rakit di Pasir Salak. Jadi hal ini merupakan permulaan kepada berlakunya Perang Perak dan seterusnya permulaan kepada penjajahan ke atas negeri Perak secara kekerasan, menurut Fauzi Basri dalam buku beliau Cempaka Sari. Gambar ini merupakan gambaran lah bagaimana peristiwa pembunuhan J.W. Bush. Itu J.W. Bush sedang mandi di rumah rakit milik seorang Cina, dan orang Melayu datang menyerang beliau di situlah. Jadi pandangan Swettenham tentang pembunuhan Bush ini. Jadi Swettenham ni saya kata tadi lah merupakan seorang pegawai British yang dihantar ke tanah Melayu. Dia telah membantu Bush, merupakan presiden British yang pertama dalam urusan di negeri Perak. Pandangan Swettenham ni, dia kata tentang pembunuhan ini, orang Timur sangat jarang melahirkan rasa kagum dan heran. Maksudnya pandangan mereka terhadap orang Melayu ni yang memandang kita rendah lah sebenarnya. Sebenarnya jarang lah orang Melayu ni menyebabkan dia orang kagum.
Kan? Namun di sini ianya merupakan satu pengecualian. Maksudnya dalam peristiwa pasal salak ni satu benda yang terkecuali daripada dia mempunyai persepsi terhadap kita. Bagi kami semua ianya bukanlah sesuatu yang tidak dijangkakan. Maksudnya dia bukan tak jangka benda akan berlaku. Benda ni boleh berlaku. Tapi dia anggap ini satu benda yang mustahil sebabkan oleh pandang rendah mereka terhadap kita. Kita memerlukan sesuatu yang mustahil berlaku. Contohnya kita lihatlah Dr. Hamzri ketika dia pergi ke Kuala Kangsar, dapat maklumat tentang rancangan orang Melayu nak bunuh Bush, dia rasa macam tak ada apa-apa. Dia tak menghiraukan langsung khabar tersebut. Bush sendiri dia beberapa kali dia dengar angkuh dan mana rendah berita yang terima tentang rancangan pembunuhan dia. Jadi ini pandangan mereka tentang pembunuhan dia lah. Maksudnya satu benda yang memeranjatkan atau memberi perhatian kepada mereka orang British terhadap kita orang Melayu. Dan peristiwa ini juga menyebabkan mereka bawa turun banyak kerabat tentera daripada mengambil bantuan ketenteraan untuk melawan orang Melayu di Perak, menerusi perang Perak. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat berdasarkan pembentangan saya tadi, iaitu pertama sekali kita bangsa Melayu pernah berjuang menentang penjajahan dan benda itu berlaku pada bulan Ramadan 1292 Hijrah. Maksudnya perancangan usaha ke arah pembunuhan dan penentangan penjajahan tersebut telah berlaku pada bulan Ramadan, dan bulan ini merupakan satu bulan yang bersejarah bagi negeri Perak dan juga kita bangsa Melayu lah. Dan seterusnya dari sudut pandangan tempatan, penentangan tersebut merupakan satu perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara ataupun negeri Perak. Jadi sudut pandang Eropah pula berbeza, dan itu saya tak perlu komen lebih. Dan seterusnya, berdasarkan apa yang kita faham, apa yang kita dengar tadi, seharusnya kita sebagai pemimpin untuk berlaku adil kepada rakyat, supaya kita disayangi rakyat lah, supaya kita tidak dipandang serong, supaya kita tidak ditentang oleh rakyat sendiri pada kemudian hari. Kerana kalau kita lihat sendirilah pada sejarah bangsa kita Melayu, sebenarnya ada sedikit kepincangan yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita pada masa dahulu, dan perkara tersebut tidak harus diulangi oleh kita. Kepincangan tersebut adalah yang menyebabkan kedatangan penjajah kita pada masa dahulu. Jadi sekian saja pandangan saya atau perkongsian saya pada hari ini. Jadi insyaAllah yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.